Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya Cubit. Baiklah, hari ini kita akan sambung bagi tajuk hukuman jenayat Islam, iaitu bahagian jenayat. Islam membahagikan jenayat secara umumnya kepada 5 bahagian berdasarkan maqasid syariah, iaitu yang pertama, jenayat terhadap agama Islam seperti murtad. Murtad ni keluar daripada agama Islam. Yang kedua, jenayat terhadap nyawa dan tubuh badan seperti membunuh atau mencederakan. Ketiga, jenayat terhadap kesejahteraan akal seperti minum arak atau minuman yang memabukkan, mengambil dan mengedar dadah atau seumpamanya. Keempat, jenayat terhadap keturunan dan kehormatan seperti berzina dan menuduh zina. Kelima, jenayat terhadap harta benda seperti mencuri dan merompak. Jenis-jenis kesalahan jenayat. Kesalahan jenayat ni apa? Kesalahan jenayat ni adalah perbuatan yang melanggar hukum syarak, sama ada berupa suruhan ataupun larangan yang boleh dijatuhi hukuman hudud, qisas atau ta'zir. Jenis-jenis kesalahan jenayat. Yang pertama, kesalahan melakukan larangan. Apa dia contoh kesalahan melakukan larangan ni? Yang pertama, membunuh atau mencederakan. Dibunuh orang ataupun dipukul orang sampai cedera. Yang kedua, mencuri, merompak dan menyamun. Curi harta orang, merompak kat rumah orang ataupun menyamun orang. Yang ketiga, berzina dan menuduh zina terhadap orang yang baik. Dan yang keempat, minum arak. Kelima, murtad. Yang keenam, mencabul, memperkosa dan sumbang mahram. Seterusnya, menggugurkan kandungan. Dah mengandung, digugurkan kandungan. Itu adalah kesalahan melakukan larangan. Dan terakhir, rasuah ataupun bermaksud rasuah dan menipu. Kesalahan meninggalkan kewajipan. Kalau yang tadi pertama, kesalahan melakukan larangan, dia buat apa yang Allah larang. Yang ini kesalahan meninggalkan kewajipan, dia tak buat apa yang Allah suruh. Contoh-contohnya, yang pertama, meninggalkan solat. Solat adalah perkara yang wajib, dia tinggalkan. Jadi satu kesalahan jenayat. Kemudian yang kedua, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan tanpa sebab-sebab keuzuran syar'i, ponteng puasa. Yang ketiga, enggan membayar zakat. Yang keempat, tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Itu pun termasuk dalam kesalahan jenayat. Objektif Undang-Undang Jenayat Islam. Ada 5 objektif Undang-Undang Jenayat Islam. Yang pertama, mentaati perintah Allah Ta'ala. Manusia ni diciptakan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan kebaikan dan cegah kemungkaran. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang bermaksud, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Yang kedua, memelihara maqasid syariah. Ada 5 tujuan syariah yang dituntut untuk dijaga oleh setiap Muslim, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud, dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Yang ketiga, mencegah masyarakat daripada melakukan jenayat. Hukuman jenayat yang dilaksanakan ni untuk cegah masyarakat daripada buat perkara-perkara jenayat. Yang keempat, kaedah mendidik masyarakat. Cara nak didik masyarakat. Hukuman yang dilaksanakan jadi peringatan kepada masyarakat supaya tak melakukan kesalahan tersebut. Yang kelima,
Balasan kepada pelaku. Islam ambil berat konsep keadilan dengan bagi hukuman yang setimpal kepada pesalah jenayat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, artinya, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Seterusnya, kita selalu dengar perkataan hudud, hudud dan hudud. Apa itu hudud? Hudud pada bahasa adalah batas atau sempadan. Pada syarak pula bermaksud jenayat yang ditetapkan, hukuman kesiksaan oleh Allah Ta'ala, iaitu hukuman siksa dunia. Hukuman yang memang Allah dah tetapkan, bukan hukuman daripada manusia, tetapi hukuman siksaan daripada Allah Ta'ala. Jenis-jenis kesalahan yang melibatkan hudud apa dia? Yang pertama, zina. Yang kedua, liwat. Ketiga, qazaf. Yang keempat, minum arak. Dan yang kelima, mencuri. Yang keenam, hirabah. Dan yang ketujuh, murtad. Dalil pelaksanaan hudud, firman Allah Ta'ala yang bermaksud dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini setakat sampai sini je dulu. Kita akan sambung pembelajaran kita pada episod dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.